Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Kejap. Saya ada nak benda. Kejap. Saya nak buka sekali kat sini. Okay. So, sebelum tu saya nak ucapkan Alhamdulillah selamat pagi. Selamat berhujung minggu kepada anda semua insyaAllah. Okay. Selamat juga untuk orang kata kita pun nak bersedia untuk menyambut insya-Allah Raya Korban walaupun kita berada dalam keadaan PKP, lockdown, tapi insya-Allah kita pun akan menyambut korban tu nanti insya-Allah. Okey. So kejap saya tulis ni sekejap, sabar. Okey. So baik, sekali lagi saya ucapkan selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Saya doakan pagi ni anda ada energi yang the best, anda ada energi yang terbaik insya-Allah. Mudah-mudahan pagi ni saya macam ni tau, Sarapan Minda Momentum selalunya saya bagi tajuk. Selalunya saya bagi tajuk, saya cakap apa topik, apa isu. Tapi pagi ni saya just nak bagi sedikit pengenalan. Kemudian saya nak anda tolong saya untuk, kalau anda ada soalan nak tanya tentang, saya tak nak anda tanya soalan pagi sebab dia Sarapan Minda kan. Soalan yang anda boleh tanya pagi ni adalah yang berkaitan dengan contoh macam mana nak naikkan semangat ke, macam mana kalau rasa nak give up, macam mana kalau apa benda keutamaan dalam hidup, macam mana nak berjaya dalam bisnes, dalam marketing, dalam sales. So saya tak nak anda tanya soalan kalau nak buat Facebook ad macam mana. Okay. Itu nanti topik lain. Itu nanti kita buat satu topik lain untuk support anda pada part-part marketing aspek pula. Okay, so pagi ni macam ni tau. Saya punya thought adalah macam ni. Salah satu benda yang menjadi asas penting kepada orang yang berjaya dan mereka boleh berjaya secara sustain, jangka masa yang panjang. Macam mana nak berjaya jangka masa yang panjang. Okay? Dan bagaimana permulaan dia. Sebab macam ni, saya melihat, pengalaman saya melihat ramai orang di depan mata saya yang saya dah guide, yang saya dah bimbing, yang saya dah bantu. Mereka ni saya nampak ciri-ciri orang nak berjaya. Alhamdulillah ada yang mereka mula, lepas tu Alhamdulillah berjaya. Dia orang ni berjaya. Tapi dalam masa tu, tapi kejayaan dia tu, dia macam tak lama. Dia tak lama, dia sekejap je berjaya dia tu, lepas tu bam, dia jatuh balik. Apa punca dia? Okay, sedangkan dia starting the race, dia macam ibarat macam orang berlari lah kan dia ke garisan, sedia, 1, 2, mula. Dah betul lah dia punya pecutan yang awal tu, itu pun ambil masa. Yes, of course dia ambil masa untuk nak betulkan bagaimana dia nak mula ke arah kejayaan. Tapi isunya adalah ketika dia dah berlari, dia dah capai satu demi satu kemenangan, end up dia adalah tak berjaya nak menang liga seterusnya. Dia tewas awal. Why this happen? Saya nak tahu dulu, berapa ramai nak tahu kat sini. Cuba komen dahulu, adakah anda nak tahu ataupun tak tahu? Cek komen sikit kat situ. Bagi anda yang ikuti saya di Facebook Live ni, please macam biasa tolong tag kawan-kawan kita, ajak masuk pagi ni. Saya nak bantu anda memberikan sedikit bekalan, InsyaAllah bagi anda energi pagi ni, bagi anda makanan minda, inspiration, bagi anda motivation, bagi anda suggestion. Banyak betul shen dia, boleh? Dan jangan lupa juga bagi anda yang berada di dalam Facebook Live dalam Facebook Live, please tekan butang share. Bagi anda yang berada di dalam Telegram, ajak kawan-kawan dengar sekali. Boleh bagi dia link untuk mendengar apa yang saya nak cakap. Okay, so macam ni tau. Bila kita nak berjaya, dia ada dua keadaan. Saya nak cakap, kunci kata dia adalah kepandaian, skill atau kepandaian versus dengan attitude. Okay, mana satu yang kita sebenarnya nak utamakan? Okay, contoh kalau
Ada dua situasi tau. Kalau katalah you all ni nak mengambil seorang team yang nak kerja dengan you lah. Saya nak tanya you soalan tau. Situasi A, you dapat orang yang alhamdulillah dia orang baik, attitude dia bagus. Tapi skill dia adalah biasa je, biasa skill. Kalau kita tanya you boleh buat ni, yang ni boleh, yang ni yang ni saya tak tahu lagi tapi saya boleh belajar. Okay, itu adalah situasi yang A. Situasi A adalah macam tu. Tapi kita ada satu lagi situasi B. Dia ni memang gila skill Power Ranger. Boleh buat ni? Yes, boleh. Pak, tunjuk. Memang dia boleh buat. Yang ni boleh buat? Pak, boleh buat. Yang ni boleh buat? Pak. Tapi masalahnya adalah kalau kita minta apa-apa, dia adalah lambat. Dia tak ikut timing. Dia adalah macam, kita pula kena follow dia. Okay? Dari segi attitude, itulah tadi. Lambat. Kita yang kena follow dia. Semua orang kena tunggu dia siap. Walaupun kita tahu dia adalah high skill. But attitude dia low. Skill dahsyat power babe. Apa? Nak suruh buat apa? Segala benda. Kerja, tugasan. Bagilah. Sale, marketing, operation. Bagi kat dia yang B ni. Semua dia boleh buat. Yang A tadi pula, dia tak boleh buat semua. Tapi dia willing nak belajar. Dia ada attitude yang bagus. Dia hormati waktu. Dia datang awal. Dia ready nak di training. Dia merendahkan diri pula. Kalau dia tak tahu tu, dia cakap dia tak tahu. Dan dia cuba figure out macam mana nak buat benda tu. Yang B ni pula, dia memang high skill, babe. Tak payah suruh belajar. Memang semua dah dalam kepala otak dia. Tapi attitude, hampir kosong. Dia tak hormat kita. Dia tak hormat orang lain. Dia rasa macam dia bijak, dia pandai. Okay? So, anda akan pilih orang yang mana? Mana satu anda pilih? Adakah anda akan pilih orang A? Atau anda akan pilih orang B? Mana satu? B, tadi, skill dahsyat, attitude dia rendah. A, dia punya skill biasa-biasa, medium. Attitude tinggi, hormat orang, hormat waktu. Respect orang, cakap tu beradab. Yang mana satu agak-agak? Yang mana satu yang anda akan pilih? Cek komen sikit. Tak ada yang komen ke kan dalam Telegram? Anda nak pilih B ke A? Apa hal pilih A kenapa tak nak pilih B? B kan high skill. Semua benda dia boleh buat. Tak payahlah kita buat. Semua dia dah boleh buat dah. Tak payahlah kita founder ni. Okay? Kan? Okay. So, di sinilah benda yang paling penting sebenarnya dalam mana-mana tempat ke, dalam mana-mana relationship ke, organisation ke, benda yang paling penting adalah attitude. Benda yang paling penting adalah, the first thing adalah attitude. Skill boleh dibina bila ada attitude yang bagus. Skill akan hilang bila attitude dia mula low. Bila dia mula ketepikan attitude, apa skill yang ada, Allah Ta'ala boleh tarik anytime, babe. Boleh tarik. Okay? Sama juga bila anda nak berjaya, nombor satu, betulkan dahulu attitude anda. You all mesti betulkan attitude dahulu. Bila attitude betul, contohnya, contoh. Saya melihat ramai orang yang berjaya kat sini. Dia buang ego dia tau. Selama ni mungkin dia fikir, alah apa nak belajar lagi? Aku dah sekolah darjah 1 sampai darjah 6. Aku dah sekolah tingkatan 1 sampai tingkatan 5. Ambil diploma, ambil ijazah. Segala bagai. Tapi kenapa bisnes nak kena belajar? So itu pahaman tau. Pahaman kita, kebanyakan orang kita, terutama bangsa saya, adalah bisnes tak payah belajar. Buat je sendiri. Tetapi masalahnya, bangsa saya lah yang paling ramai gagal dalam bisnes. Why? Kerana tu yang saya nak kata, attitude tu tadi. So betulkanlah attitude. Sebab attitude kita rendahkan diri untuk nak belajar. Kan? Rendahkan diri, rendahkan ego. Kan? Pergi follow, pergi buat, dengar cakap orang yang dah berjaya. Masalah kita juga, sebenarnya kadang-kadang terlampau degil. Kita tak nak dengar apa suggestion daripada mereka yang berjaya. Kita tak nak ambil tahu. Kita tak nak update diri kita. Kita tak nak improve. Kita rasa kita dah bijak. Aku dah lama sangat belajar. Dan benda yang lebih mencabar adalah bila dah ada skill. Bila ada kelulusan, tuan-tuan. Bila ada skill, bila ada kelulusan. Saya dapati, kalau anak murid saya yang education dia agak tak adalah tinggi sangat, maksudnya biasa-biasa, kadang-kadang dia hanya SPM je. Tapi attitude dia very good. Orang macam ni, dia senang dengar apa yang kita ajar, dia terus buat. Dia cuma update, okay Tuan Najib, Sifu, ini yang saya dah buat. Apa pendapat? Adakah ni betul atau saya perlu adjust? Orang macam ni adalah orang yang cepat
bertindak. Dia adalah cepat bertindak. Ni situasi yang pertama tau. So, menyebabkan mereka ni mudah berjaya. Situasi kedua, saya jumpa kebanyakan, minta maaf orang-orang yang dia ada kelulusan akademik yang bagus. Sometimes kadang ijazah je, tapi oleh kerana mungkin dia dapat dekan, dia dapat dean list 3.7, 3.8, ataupun at least dia ada master. Oh, saya pernah ada student yang dia adalah doktor, PhD. Mereka ni adalah orang yang paling lambat untuk nak bertindak. Bukan semua, saya tak cakap semua. Tapi ini pengalaman saya. Mereka ni adalah orang yang akan selalu meragui. Yang dia ni siapa nak cakap macam ni? Aku master. Dia tak ada apa. Dia diploma je. Contoh, ataupun dia SPM je. Asal aku nak kena ikut dia pula? So dia rasa macam hina mengikut orang yang kelulusan rendah daripada. Padahal orang yang dia follow ni adalah orang yang dah mungkin buat multi-million. Dah buat multi-million. Dia dengan hutang yang banyak, pengurusan keuangan yang tak bagus, attitude pun agak teruk, agak low. Tapi mereka ni tak boleh nak dengar cakap orang yang hanya kerana kelulusan akademik. So, kat sinilah cabaran dia, tuan-tuan. Saya ada master. Alhamdulillah, saya ada master dan sekarang sedang buat doktorate di OUM. Okay? Tapi itu kelulusan, sekadar kelulusan je lah. Benda yang lebih penting adalah attitude. Itu situasi dia. Okay, situasi yang kedua, ada orang yang mula-mula attitude, ketika mula-mula nak berjaya, attitude dia bagus. Skill dia memang tak berapa tinggi. Okay. Along the way, bila dia buat, skill dia makin meningkat. Dalam masa yang sama, cabaran dia apa tau? Dia punya attitude mula makin low. Dia mula dah tak respect, mungkin benda betul sebelum ni dia buat, pergi belajar, masuk kelas. Itu contoh Tapi along the way, bila dia dah mula berjaya satu level dia dapat capai, satu target dia dapat capai, attitude dia makin rendah pula. Dah tak hormat guru. Dah tak nak ikut. Alah, dia siapa cikgu aku ni? Alah, dia dah tak tahu aku punya level dah lain. Dia dah mula ada kepak. Kepak dia dah mula berkembang, kepak. Macam tu lah. Dan dia mula merendahkan attitude dia dan meninggikan bongkak dia. Yang ini pun saya ada jumpa juga, tuan-tuan. Menyebabkan lepas tu kejayaan dia mula stuck. Benda yang dia dah capai betul lah dia buat sebelum ni, dia mula drop. Sale dia drop, simpanan drop, semua benda semula drop. Selari dengan attitude dia yang makin drop. Itu situasi yang ketiga. Yang kedua, situasi ketiga saya jumpa, dia bukan berpendidikan tinggi. But dia manage untuk pergi belajar, pergi ikuti mana-mana contoh kelas ke, or coach, or trainer. Alhamdulillah dah berjaya. Okay? Oleh kerana dia nak membuktikan dia ni berpendidikan rendah juga bijak. Okay? Dia mula belajar macam-macam benda. Dia mula belajar sana, belajar sini, tak cukup seorang cikgu. Ni masalahnya. Okay? Dia mula memegang prinsip, cikgu kena ramai. Kena belajar dengan semua orang. Tuan-tuan, masa kita kecil betul kita kena belajar semua benda asas. Bila dah besar, kita dah subjek major. Kita dah mula kena cari orang yang macam kita buat PhD ke, DBA, kita ada seorang je penyelia. Seorang je yang boleh menyelia kita punya kos tu nak kena habiskan. Sama juga dalam bisnes. So, oleh kerana dia nak buktikan, aku sekolah biasa je. Tapi aku nak tunjukkan kepada dunia, aku pandai. So, dia mula belajar semua benda, dia tapau, habis dibungkus. Dan dia mula ada kesombongan, dah tak nak dengar cikgu yang asal yang mengajar dia. Dan sebab apa? Dia hanya nak buktikan, aku yang tak ada kelulusan apa-apa, aku pandai. Ini pun bahaya, tuan-tuan. Ini pun bahaya. Ini pun adalah punca-punca kehancuran seorang manusia. So, apa yang kita nak kena buat adalah sentiasa pegang kepada prinsip sederhana. Sederhana. Apa-apa betulkan dulu attitude. Tak ada dalam Telegram ni tak komen apa ke? Saya stop Telegram ni. Kita tengok kat dalam FB Live je lah sebab tak ada yang komen Okay. Kat dalam Facebook Live ni dah share ke belum? Tak malah misai semua tak cukup ni sebab nak korban. Disunatkan untuk tidak menanggalkan, mencabut sebarang bulu-bulu. Kuku, bulu. Jadi kuku pun dah start panjang. Saya bertahan sampai Raya Haji ni lagi berapa hari. Lepas dah sembelih baru boleh cukur. Terpaksa lah ada misai sikit, jambang-jambang sikit. Nak macam mana kan? Okay.
So bersederhanalah tuan-tuan. Bila kita ni dah berjaya, pegang benda yang betul. Benda betul apa? Makin berjaya, makin tunduk. Orang Melayu cakap apa? Ikut resmi padi. Makin berisi, makin tunduk. Jangan rasa pun diri kita ni pandai. That's why kenapa kita kena sentiasa melihat orang yang lebih berjaya daripada kita. Bila kita berjaya, cuba cari mana lagi orang yang lagi berjaya daripada kita. Supaya kita tak rasa kita hebat. Dia bila kita dah tak nampak sesiapa yang lebih berjaya, kita rasa kita je terror, kita lah juara kampung. Itulah saat yang kehancuran kepada hidup kita dan bisnes kita tuan-tuan. Boleh faham tak saya cakap ni? Okay? So bersederhanalah. Makin tinggi skill kita, makin tinggi ilmu kita, makin tunduklah kita. Jaga percakapan kita, jaga sikap kita, jaga tingkah laku kita insya-Allah. Okay, so ada soalan nak tanya? Ada tak soalan nak tanya? Anda boleh tanya saya soalan di dalam ruangan komen di dalam Facebook Live ni. Ataupun bagi anda yang berada di dalam Telegram, anda mungkin boleh tuliskan apa soalan kat situ. Supaya saya boleh jawab soal jawab pagi ni lah. As a part of yang insya-Allah saya berdiri kat sini adalah untuk bantu anda. Dan juga saya ucapkan terima kasih kepada anda yang hadir semalam jika anda adalah warga Johor yang hadir semalam kursus online kita. Bengkel Online E-Keusahawan Negeri Johor yang baru-baru ini mendapat perkenan daripada Duli Yang Amat Mulia Tengku Mahkota Johor. Juga mendapat peruntukan tajaan langsung daripada Kerajaan Negeri Johor di bawah Institut Dato' On dan beberapa agensi lagi di situ. Dan semalam saya bersyukur kerana majlis kita dirasmikan sendiri oleh yang amat berhormat Menteri Besar Johor, Datuk Hasni insya-Allah, Datuk Haji Hasni Mohamad. So saya ucapkan terima kasih kepada Yang Amat Berhormat Menteri Besar kerana sudi merasmikan Bengkel Online E-Keusahawanan, salah satu misi kerajaan negeri membantu peniaga-peniaga yang sedang teruji dengan COVID pandemik ni dan juga lockdown. Okey. Okey. So ada yang tanya saya. Okay. Kalau anda ada soalan, anda teruskan tanya. Sebab kat sini saya dah nampak soalan. Macam mana nak hadap customer yang ada ni kan? Kita ni SPM je, diorang pandang macam lekeh. Sebab tu tuan-tuan, saya ni tuan-tuan, saya pun SPM je asalnya. Saya universiti tak habis. So apa yang saya belajar adalah saya tingkatkan ilmu saya, skill saya dalam sale. Saya belajar marketing. Saya ambil tahu, saya belajar tentang bagaimana nak kenal perangai pelanggan, bagaimana nak layan, bagaimana nak menyantuni, bagaimana nak cakap. So ilmu yang kita ada, lebih tinggi ilmu yang kita ada, orang akan dapat rasa aura kita tu. Okay. The main problem adalah, the biggest issue adalah bila kita contoh SPM dan kita tak nak upgrade ilmu. Kita stop untuk belajar hanya kerana kita pandang rendah kepada diri kita sendiri. So kalau kita sendiri tak hormat diri kita tuan-tuan, apa yang berlaku adalah orang lain pun takkan ada penghormatan. So tak kiralah you only level belajar macam mana pun, nombor satu adalah hormati diri anda dahulu. Okay? Beri peluang kepada diri anda ni untuk pergi belajar. That's why selalulah follow saya punya FB Live, ambil topik poin-poin ni, catatkan poin-poin yang penting. Ambil berat poin-poin yang saya cakap. So ini semua insya-Allah akan membantu you all untuk improve you all punya skill. Dia akan membantu anda improve anda punya skill. Dan orang sini pun akan pandang tinggi. Pelanggan pun nampak, dia ni memang power lah babe. Dia boleh jawab lah segala aku punya soalan. Okay. Ada soalan pula yang kat dalam live ni. Sebab saya nak tengok. Okay, jangan keluar, jangan pergi mana-mana. Jangan lupa untuk tekan butang share. Silakan. Ada tak soalan? Saya nak tengok. Alah, leceh pula lah butang star ni sekarang ni kan. Saya pula susah nak dapat komen. Ada star enable lah apa, ya Allah. Nanti boleh tak cuba cari jalan nanti macam mana nak buang star enable tu. Saya tak naklah star-star ni. Saya nak anda jadi superstar dalam bisnes. Saya tak nak star-star ni. Saya cuma nak anda fokus untuk belajar pagi ni. Okay? So don't give up. Beri peluang kepada diri anda. You all boleh buat. Satu benda yang saya pegang daripada dulu, satu nasihat. If you think you can, you can. Dalam Islam pun dah mengajar. Allah Ta'ala bersama dengan sangkaan hambanya. Apa yang kita sangka, contoh hari ni kita sangka insya-Allah, ya Allah hari ni aku ada 20 customer insya-Allah hari Minggu. Aku akan buat phone call kejap lagi, aku akan buat FB live, aku akan bagi yang the best.
Aku bukan sekadar nak menjual. Aku akan bagi mereka tips. Aku bagi mereka petua. Aku bagi mereka something sebagai bekalan. InsyaAllah. So, bila sangkaan kita macam tu, makanya insyaAllah benda tu satu persatu akan datang. Cepat, ada soalan tak dalam FB Live? Okay. Yes, kalau kita rasa tak pandai, kita pergi belajar. Kita rasa kita tak tahu, kita pergi belajar. Follow. Ada banyak video-video yang kami bagi kepada anda, insya-Allah. Okay? So, kan best kan kelas semalam. Siapa yang ada masuk semalam bengkel online e-Kosawan Negeri Johor, ada banyak benda saya mengajar. Ya Allah, habis semalam saya memang lepak gila, babe. Balik tu terbaring, babe. Memang tak boleh handle lah. Saya kata, aku ni macam terover sangat. Maklum nak excited kan kita buat kelas untuk bangsa Johor. Yelah kita ni IC 01. Orang Johor. Kan, lepas tu kalau orang Johor, bangsa Johor tak bantu bangsa Johor, kita nak harapkan bangsa mana lagi? Okay. Jadi semalam tu yang saya macam, ya Allah. Okay. So ada tak yang, okay, ada soalan. Adakah cara untuk kita buat iklan selain buat ads? Alamak, ini soalan marketing. Saya nak anda tanya tu dulu. Mentality dia, tapi soalan tu saya menarik. Ada tak cara lain untuk buat dia kata tapi saya pusing, saya olahkan sikit. Okay. Ada tak cara lain selain cara ni contoh? Okay. Ada tak cara terbaik untuk kita buat iklan selain buat ads? So macam ni. Kesilapan ramai orang bila dalam nak berjaya adalah dia suka nak cari cara lain. Dia suka nak cari cara alternatif. Okay. Saya tak cakap, saya cuma nak bantu dalam soalan ni. Bertanya bagaimana cara kita nak tanya soalan pun menentukan kita boleh berjaya ataupun tidak. Tapi janganlah takut tanya soalan. Saya cuma nak bantu anda. Dia macam ni. Bila kita tahu seseorang tu berjaya, tanya dia, apakah 3 benda betul yang dia buat sampai dia dapat macam tu? Okay? Jangan tanya, ada tak cara lain yang dia buat selain cara ni yang menyebabkan dia berjaya? Selalunya orang berjaya ni dia tak ada buat benda lain. Dia mesti ada 3 ke 5 benda yang dia buat tu betul dan benda tu berjaya. So anda patut tanya soalan, apa benda tu? Okay? Apa benda yang buat dia berjaya? Contoh dia kata, nak buat kempen tadi, nak buat ad, nak buat orang tahu. Benda yang betul adalah orang buat FB ads. Benda yang salah adalah orang tekan butang boost. Ada tak cara lain daripada itu? Cara lain daripada itu ada, tapi lambat. Mungkin ambil masa 10 tahun. Okay? Anda kena ingat, dalam FB ni, dalam Facebook tak ada bisnes. Facebook dah kumpulkan ramai orang. Kita boleh pilih orang apa yang kita nak. Jenis karakter apa yang kita nak as kita punya bakal customer. So, cara yang Facebook bagi tahu memang satu cara je. Nak cepat dapatkan orang atau pelanggan yang kita nak. Iaitu buat Facebook ads. Okay? Ditambah nanti buat juga yang free macam buat live, buat posting, mendoakan diorang, bagi diorang panduan. Tu benda ekstra yang kita kena buat supaya akan hook, akan pegang pelanggan. Jangan suka macam, kadang-kadang kan saya ajar orang FB live. Okay, saya buat ni, ramai yang berjaya, dia buat FB live, dia share something, orang seronok. Sometimes kadang masak-masak kat dapur je pun dah menimbulkan minat orang dah. Untuk nak follow kita. Dan benda tu benda yang betul. Ada pula yang kata, Ustaz, ada tak cara lain selain FB Live? Sebab saya segan nak buat FB Live. Come on lah. Come on. Kalau kita nak bekerja, benda betul adalah memang kena ambil ijazah. Senanglah diterima kerja insya-Allah. Jangan tanya, ada tak cara lain nak kerja selain daripada ambil ijazah? Baik anda tanya soalan, ada tak cara lain yang boleh kenyang selain daripada makan? Tak payah makan, saya boleh kenyang. Ada tak cara tu? Janganlah tanya soalan yang macam tu. Itu soalan namanya macam nak memang nak pelangkung diri sendiri. So tanya kalau FB Live, okey. Apakah benda yang penting untuk saya mula ataupun topik apa saya nak cakap untuk buat FB Live dengan baik? Itu soalan yang betul. Siapa kat sini mula faham? Okey. Ada yang tanya juga macam mana nak bina kekuatan dan keyakinan untuk konsisten buat live. Dia macam ni dalam dunia kita kena pegang satu prinsip, kita pegang nama dia practice make. Apa dia? Cuba komen. Practice make, sambung cepat. Cuba sambung. Practice make apa? Kan anda biasa kan dengar kan perkataan ataupun istilah ni. Practice make perfect. Memang sebab itulah ramai orang tak practice.
silap tu kesilapan besar, expectation kita adalah practice make perfect. That's why ramai orang tak akan buat sebab dia takut, dia risau apa yang dia buat nanti tak perfect. Contoh bila dia nak FB live, dia tak berani nak buat lagi sebab tak perfect lah, tak ada orang tengok lah, tak jadi lah, malu lah, susah lah. No, pegang perkataan ni. Practice will make improvement. Mungkin hari ni seorang tengok, ataupun hari ni tak ada orang tengok. Tapi at least aku dah improve apa? Aku dah boleh bercakap sikit-sikit. Aku dah boleh lawan perasaan malu. Benda nak hilangkan perasaan takut adalah buat benda yang kita takut. Saya ulang balik. Nak hilangkan perasaan takut, buat benda yang kita takut. Dulu kita takut kan buat kereta kan? So macam mana cara kita nak hilangkan ketakutan? Bawa kereta tiap-tiap hari. Kita takut kan nak bawa basikal, asyik jatuh tergolek kan? Apa kita kena buat? Bawa lah basikal tu. Lama-lama perasaan takut tu ada, bukan hilang terus. Tapi dah beransur-ansur kurang dan terkawal. Samalah juga dengan life. Okay, buat dulu. Buat je, buat dan set dalam kepala, improvement aku hari ni apa? Oh, aku dah pandai bercakap. Okay, besoknya, aku dah pandai pilih tajuk. Yang ketiga, dah ada 2 orang tengok. Hari keempat, mula-mula yang tengok 3 orang. Tapi lepas tu ada 10 orang pula tengok lepas tu. Dan dia dah start order, dia dah start PM tepi. Aku dah dapat respon. Nampak tak? Ada improvement walaupun sedikit demi sedikit. Dia takkan perfect. Bila kita kata perfect, natijahnya, kesannya kita tak buat. Sebab kita nak benda yang perfect. Faham tak ni? So, kita buat je. Ramai, saya tahu. Di kalangan ramai anak murid saya ni yang asalnya memang takut buat FB Live. You all jangan cakap you all lah. Saya pun sama. Kau ingat aku tak takut ke apa? Dulu macam nak live, lari-lari jap lah. Dia nyorok-nyorok macam ni. Okay, Assalamualaikum. Nampak muka separuh. Ataupun kadang-kadang nampak macam ni, dahi je. Assalamualaikum. Saya Najib. Sakut weh, segan weh. Macam tu dulu. Siapa kata saya tak takut? Tapi sedikit demi sedikit kita improve sedikit demi sedikit. Lama-lama confident, lama-lama kau yang tak nak berhenti. Itu masalahnya juga tu. Faham tu. Sebab tu bila macam mana kita nak develop diri kita, macam mana kita nak develop kita punya skill adalah sentiasa practice. Buat sesuatu, do something insya-Allah. Macam saya kata tadi, kita tak tahu, kita rendahkan diri kita, ego kita pergi belajar. Okey, so oleh kerana komitmen anda sangat bagus pagi ni, saya nak hadiahkan anda panduan FB Ads sebab ramai tanya soalan tentang macam mana nak buat kempen, macam mana nak tarik orang beli dengan kita, macam mana nak naikkan sales. Maka kami dah siapkan satu panduan dah sebenarnya. Kalau anda mungkin tak tahu, kita dah launching pada minggu ni. Baru-baru ini kita dah launch. Video ni semua adalah baru, menggunakan teknologi yang agak tinggi. Kalau anda tengok video-video kita, sangat cantik video dia. Seriously, sangat cantik, mudah faham. Latest yang memang up to date tentang Facebook Ads Marketing 2021. So kalau anda yang nak dapatkan benda ni, bagi anda yang belum join grup Telegram, tim bantu diorang bagi grup Telegram, link Telegram, Telegram najib.com, anda pergi kat situ. Kemudian tim bantu mereka, bagi mereka link dalam Telegram tu pula. Kita dah bagi link untuk anda tonton video ni. Sekejap je boleh habis. Dalam masa berapa minit boleh habis. Kita bagi anda 7 video. Dan bagi anda yang dapatkan awal, anda nanti akan dapat lagi bonus istimewa. Macam mana nak buat sharing apa, macam mana nak buat FB Live, macam mana nak menulis posting, macam mana nak ada grafik yang bagus. Semua tu kita akan bagi nanti. So cara dia, masuk dulu dalam Telegram. Jangan keluar. Siapa yang dah ada dalam Telegram ni, jangan keluar. Dalam Telegram setakat ni kita ada hampir 89,000. Alhamdulillah, syukur. Hampir-hampir 89,000. Berada dalam tu sebab kami akan bagi anda sentiasa update terkini. Apakah yang anda boleh belajar, apakah yang anda boleh improve dalam bisnes. Kami nak support, kami nak bersolidariti bersama-sama dengan anda, insya-Allah. Jangan lupa pergi ke Telegram najib.com. Mana tim dah pinkan ke belum kita punya link Telegram najib.com tu? Okey, pergi ke Telegram najib.com. Dapatkan panduan sebab dalam tu kita ajar macam nak Facebook. Kenapa guna Facebook? Why? Kita bagi anda satu affirmation, confirmation, clarity, betul-betul kenapa. Why? Kenapa guna Facebook? Kenapa tak guna benda lain? Mana tim dah pinkan belum komen saya tu? Okey.
pergi ke telegramnajib.com tu. So anda akan dapat video-video yang terkini, yang latest pasal nak guna Facebook page ke, nak guna profile ke. Lepas tu macam mana nak set up page dengan betul. Ramai orang acak-acak macam power. Tapi rupanya setting page pun dah salah, dah ke laut dah. Dah pin kan belum? Dah dapat link. Anda dah dapat link dah? telegramnajib.com. You pergi kat situ ataupun pergi Telegram, cari satu channel nama dia Najib Asado ORM. ORM tu maksud dia Online Rocket Marketing. Join kat situ, dapatkan video kat situ dan kita ajar anda banyak benda. Lepas tu macam mana nak tarik followers. Bagaimana nak tarik orang datang kat kita. Link dia adalah telegramnajib.com. Mana tak boleh dipinkan ke tim tadi? Okay. Yang lain tu boleh bantu juga. www.telegramnajib.com. Pergi kat situ. Okay, pergi kat situ dan anda akan dapat panduan yang insya-Allah sangat-sangat praktikal. Mana ni? Dia dah tak boleh pin ke apa? Facebook ni kadang-kadang dia macam ngong-ngong sikit ni. Okay. Dah pin rasanya. Okay. So kita akan jumpa nanti macam mana nak buat ads apa semua. Nak buat kempen yang betul, efektif, tarik ramai orang. Kat situlah tempatnya tu nanti insya-Allah. Kalau ada apa-apa tak faham, just tanya nanti kat dalam grup Telegram ataupun anda boleh juga PM tepi insya-Allah. Terima kasih banyak. Kita jumpa lagi. Assalamualaikum. Salam sejahtera dan jumpa lagi. Bye-bye.